sebelum itu saya nak tanya kepada anda semua, apakah perasaan anda apabila pengagihan pendapatan ASB untuk tahun 2021 adalah sebanyak 4.25% campur dengan 0.75% bonus? Apakah perasaan anda? Cuba anda type dekat dalam ruangan komen. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda 3 sebab kenapa saya rasa ASB masih lagi relevan pada zaman ini. Dikala ada macam-macam pelaburan lain yang anda boleh laburkan, yang pertama, ASB sangat-sangat relevan dijadikan sebagai tabung kecemasan kita. Dan benda ini sangat-sangat penting. Anda boleh jumpa mana-mana financial planner kat luar sana. Dan saya yakin mereka pun bersetuju dengan saya. Setiap orang wajib ada tabung kecemasan. Melainkan anda Elon Musk lah, okay? So Elon Musk lain cerita. Tetapi kalau anda rakyat biasa, rakyat marhain, okay, kerja 9 to 5, makan gaji, anda wajib ada tabung kecemasan sebelum anda buat apa-apa pelaburan. So tabung kecemasan ni hukum ni jatuh wajib. Okay, bukannya hukum betul lah, tapi saya nak bagi perbandingan supaya anda faham. Tetapi pelaburan sebaliknya bagi saya sunat. Anda buat bagus, okay? Tapi kalau anda tak buat pun okay, fine, as long as anda ada tabung kecemasan. Tabung kecemasan ni apa? So tabung kecemasan adalah simpanan yang anda bina sekurang-kurangnya cukup 6 bulan perbelanjaan anda. Bukan pendapatan tetapi perbelanjaan. Bermaksud tabung kecemasan anda kena cukup menampung 6 bulan perbelanjaan anda. Saya ambil contoh. Gaji RM5,000. Perbelanjaan anda mungkin RM4,500. Dan berapakah tabung kecemasan yang anda perlu ada? RM4,500 darab dengan 6. Kita akan dapat RM27,000. Jadi RM27,000 ini anda wajib ada sebagai tabung kecemasan. Dan di mana anda nak letak duit ni? Takkan RM27,000 anda nak letak kat bawah bantal ke? Ataupun dekat bank saja ke? Ataupun dekat almari? Dan kita ada dengar kes, okay, di mana ada pangsa puri yang terbakar, okay, yang terbakar di Selangor. Yang saya baca, mereka simpan RM40,000 kat dalam rumah, okay? Dan apabila apartmen ataupun flat tu terbakar, hangus semua duit dalam tu. Okay, so it's very very dangerous. Anda ada duit, ke mana anda nak letak? Terutamanya tabung kecemasan, saya sarankan anda letak kat tempat yang berisiko rendah. Berisiko rendah, bagi saya, definisi saya adalah tempat yang tidak akan rugi. Tak rugi, contohnya macam ASB itu, 1 unit bersamaan dengan RM1. Bukan itu saja. Duit kita dalam ASB mendapat jaminan daripada kerajaan Malaysia. So this is what I mean by low risk investment. Dan apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat return. Anda akan dapat dividen. Sebab utama kita letak duit tabung kecemasan kita ke dalam pelaburan yang berisiko rendah adalah disebabkan nama pun tabung kecemasan, kita tak tahu bila kecemasan itu akan berlaku. Contohnya macam banjir ni. Alright? Bencana alam yang melanda Malaysia. Banjir. Tiba-tiba. Akibatnya ramai orang kehilangan tempat tinggal mereka. Dan time inilah anda perlu gunakan duit dalam tabung kecemasan anda. Sebab itu saya cakap, tabung kecemasan ni wajib. Jangan sibuk nak fikir pasal pelaburan kalau anda tidak ada tabung kecemasan lagi. Tulis besar-besar dalam buku nota anda. Dan anda nak letak kat tempat yang berisiko rendah. Kerana apa? Sebab bila berlakunya kecemasan, yang anda pun tak tahu bila, anda boleh keluarkan duit ini tanpa perlu tunggu ataupun tanpa kerugian. Di mana kalau anda meletakkan duit anda, contohnya lah ke dalam saham. Kalau ketika itu pasaran saham tengah jatuh, anda terpaksa keluarkan duit, anda akan rugi. Kalau letak dalam pasaran kripto, lagilah. Kita tak tahu, tak boleh nak jangkakan. Satu hari harga boleh naik ratusan persen, and then esoknya jatuh balik. So anda tak tahu bila. Okay? Saya memang rasa ASB adalah salah satu pelaburan yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai tabung kecemasan. So goes back to apa? Tujuan anda. Kalau tujuan anda sebagai tabung kecemasan, yes, go ahead. To me, 5% is a lot sebagai tabung kecemasan. Kalau anda tengok orang di luar negara, mereka tidak ada ASB. So, mana mereka letak duit mereka? Mereka letak dalam bank. Bank mereka dapat berapa? 0.1%.
Even long term investment pun, masa saya bekerja di London, ada satu nama bank, I can't remember the exact name. Saya tak masuk, tapi wife saya yang simpan duit dalam tu. Setahun dia bagi return 1%. Bukan itu saja, duit anda lock. Okay, lock. So I mean like, you know, yeah, so 5% is a lot. Sebab yang kedua, ASB sangat sesuai dijadikan sebagai tempat pelaburan sementara. Tulis. Dalam bahasa lebih fancy-nya, saya panggil parking. Saya cakap parking. Kita park dulu duit kita. Parking, kan anda parking kereta kan. Anda tak parking selama-lamanya, betul tak? Anda park sebab anda contohnya nak pergi shopping. Okay? Anda pergi shopping mall, anda tak park selama-lamanya. Anda park untuk buat sesuatu benda terlebih dahulu. Lepas anda dah selesaikan tugasan anda, anda ambil kereta anda dan anda pergi ke tempat lain. Betul tak? So it's exactly the same. Kalau dalam bahasa Melayunya, bagi saya lah kan, pelaburan sementara. Anda letak duit dulu. Sementara apa? Sementara anda tunggu nak melabur kat tempat yang anda nak laburkan. Contohnya macam diri saya. Okay? Saya personally, saya ada banyak pelaburan. Saya ada melabur dekat dalam hartanah, dekat dalam cryptocurrency. Okay? Sekarang ni saya nak berjinak-jinak dalam NFTs. Wallahualam. Saya ada juga pelaburan dalam saham, tapi dalam saham saya dah tak melabur secara actively. Saya gunakan saham sebagai tempat untuk buat duit gula-gula, right? Dan juga bisnes, right? So, saya ada beberapa tempat pelaburan yang saya laburkan duit saya, tetapi tempat-tempat pelaburan yang saya laburkan duit saya ini, tak semestinya saya boleh masuk terus. Kadang-kadang saya kena tunggu. So contohnya dalam pelaburan hartanah, saya kena tunggu. Ada peluang. Bila ada hartanah yang memenuhi kriteria saya, so saya kena tunggu. Bila ada peluang, baru saya laburkan. Bila tak ada peluang, saya tak buat apa-apa. So sementara saya tunggu, takkan duit saya ini saya simpan dalam bank. Sebab bagi saya rugi. So apa yang saya buat, saya park dulu dekat ASB. Kenapa saya park kat ASB? Sebab saya tahu duit yang saya letak kat ASB, sebab ASB tu satu unit bersamaan dengan RM1. Dia tetap. So saya tahu bila saya letak duit saya dekat dalam ASB, saya tahu duit saya takkan jadi negatif. Kalau saya letak RM50,000 hari ini, bulan depan dia tak akan jadi RM45,000. Saya tahu dia akan jadi RM50,000. At least RM50,000. Dan the best thing is, minggu ataupun akhir tahun, tahukah anda pengiraan ASB, pengiraan dividen ASB ni adalah berdasarkan pada jumlah minima bulan tersebut. Saya bagi contoh. Let's say saya letak duit RM50,000 bulan 1. Okay? Bulan 1 kosong. Tapi saya letak RM50,000 pada 15 hari bulan 1. Saya bagi contoh, ingat 15 hari bulan 1 saya letak RM50,000. Bulan 1 saya dapat dividen ke tidak? Tidak. Sebab pada 1 hari bulan 1 jumlah minima adalah kosong. Okay? So tak dapat apa-apa dividen pada bulan 1. Tetapi let's say saya park duit ASB ini sampai bulan 4. So 15 hari bulan 1 saya letak RM50,000. Bulan 2 baki minima berapa? Still RM50,000. So RM50,000 itu saya akan dapat dividen di akhir tahun. Pada 31 Disember. Kalau saya letak bulan 1 ni, maksudnya pengagihan pendapatan 31 Disember 2022 nanti. Tu bulan 2. Dan bulan 4 saya keluarkan duit saya. Saya keluarkan, let's say lah, RM25,000. Saya letak dekat dalam cryptocurrency for example. So bulan 4 saya keluarkan RM25,000. Baki minima pada bulan 4 adalah RM25,000. So RM25,000 itu saya akan dapat dividen. Ini yang dinamakan sebagai dividen berdasarkan pada baki minima setiap bulan. Point dia adalah saya boleh jadikan ASB ni sebagai tempat persinggahan. Letak je dulu. Okay, fikir kemudian. Tapi let's say sekarang ini saya nak melabur. Let's say. Tapi saya tengok semua pelaburan memang tak sesuai. So takkan saya nak biar dalam bank. Saya buat apa? Saya tak biar dalam bank. Sebab saya tahu, saya letak duit dalam bank, apa akan jadi? Apa akan jadi kalau anda tengok kat duit dalam bank anda berkepuk-kepuk? Kan? Mata anda pun tiba-tiba bersinar-sinar. So anda pun enjoy. Jom kita pergi cuti akhir tahun. Pergilah ke Langkawi makan ikan siakap. Okay, itu yang kita tak nak. Alright? So sebab itu saya park dulu. Sebab yang ketiga, kenapa saya masih lagi rasa ASB ini relevan pada zaman ini? Dan ini bukan sesuai untuk semua orang. Okay, ini sesuai untuk beberapa golongan. Adalah ASB sesuai dijadikan sebagai passive
income. Dia bukannya sebagai pelaburan untuk anda gandakan lagi kekayaan, tetapi boleh dijadikan sebagai income kepada anda. Dan benda ni sangat-sangat sesuai bagi mereka yang dah nak menghampiri umur persaraan. Apabila anda dah nak bersara ataupun anda dah pun bersara, anda dah boleh keluarkan duit EPF 1 ataupun EPF 2. Okay, misalnya. Ataupun anda dapat royalty. Kadang-kadang orang yang kerja kerajaan, mereka dapat royalty. So, kemana anda nak letak duit royalty ini? Anda boleh laburkan seperti unit trust. Tetapi duit yang anda laburkan dalam unit trust adalah jangka sederhana dan panjang. Sebab apa? Sebab pelaburan unit trust ada naik dan turun, tetapi masih lagi volatile. Tak sesuai dijadikan sebagai passive income. Tetapi dalam ASB, disebabkan ASB itu satu unit bersamaan dengan RM1, dividen yang anda dapat pun tetap. Contohnya, anda tengok dividen yang diumumkan baru-baru ini. Kalau anda tengok 5, dia tak cakap 5%, betul? Dia cakap apa? 5 sen seunit. Itulah cara orang declare dividen. Okay, based on the unit, based on pegangan saham. So, kalau 5 sen satu unit, iaitu 0.05, dan satu unit bersamaan dengan RM1. So, setiap RM1 yang anda ada dekat dalam ASB, anda akan dibayar 5 sen. Faham So, kalau anda ada RM100,000, anda akan dibayar RM5,000. Itulah yang dinamakan 5 sen seunit. Dia fix. Bila dia fix, anda boleh, in a way, dia fix, bukannya fix dari segi return yang anda dapat, tapi anda punya kadar pegangan anda tu fix. Anda tahu, let's say kalau dia umumkan 5 sen, anda dapat 5%. Kalau dia umumkan 4.5 sen, anda akan dapat 4.5%. Kalau dia umumkan 8 sen seunit, anda akan dapat 8%. So dia fix. Okay? And because of that, ASB ni sesuai dijadikan sebagai passive income. Specifically, investment passive income. Maksudnya passive income yang anda dapat daripada pelaburan yang anda buat. Dan benda ni mungkin tak relevan untuk golongan muda. Tapi saya nak jadi adil. Some of you mungkin dah berumur. Some of you mungkin muda. Some of you mungkin belajar lagi. That's fine. So that semua orang boleh belajar. Okay, itulah 3 sebab kenapa saya rasa ASB masih lagi relevan dijadikan sebagai pelaburan. Salah satu pelaburan yang anda laburkan duit anda. Walaupun saya tahu saya boleh buat duit lebih banyak melabur dalam cryptocurrency contohnya. Saya tahu saya boleh dapatkan pulangan yang lebih tinggi kalau saya laburkan dalam property ataupun dalam bisnes saya sendiri. Bisnes saya sendiri, alhamdulillah, compared to last year, this year, it's 6 time return. Okay, 6 kali bukannya 6%, 6 kali. 6 kali ni maksudnya 600% growth. Saya masih lagi melabur dalam ASB. Sebabnya, seperti apa yang saya kongsikan kepada anda. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu benda yang baru. Jika anda nak tengok the whole version, okay, video penuh, pergi dekat dalam ruangan description untuk klik pada link untuk join ke dalam group Ask Dr. Adam, di mana anda boleh tengok the whole version inside that. Okay, itu saja daripada saya. What do you guys think? Alright, nyatakan pandangan anda dalam ruangan komen. I will see you in my next video.